Salam sejahtera dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh warga pendidik. Baiklah, selamat datang ke Wacana Ilmu Kolokium Peringkat Antarabangsa PPD Daro Sarawak, Malaysia. Saya selaku penyelaras pada hari ini, Cikgu Havri Anak Danyang, dan selaku penceramah pengkongsian untuk hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Baiklah, sepanjang kita live ini nanti jika ada bunyi ayam, bunyi burung, saya minta maaf sebab memang itu persekitaran sekolah saya pada ketika ini memang dikelilingi oleh suasana perkampungan. Okey, tanpa membuang masa, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Baiklah, saya Havri Anak Danyang, berasal dari Kuching, Sarawak dan berumur 34 tahun. Dan sekarang saya merupakan salah seorang penolong kanan hal ehwal murid di SK Kampung Penasuk Daro. Jadi saya ini sebenarnya major dalam pendidikan jasmani. Tapi apabila ada tambah option, mantan guru besar saya dulu suruh saya ambil bahasa Inggeris. Memandangkan sejak dari 2012 saya masuk sekolah first posting dan terus mengajar bahasa Inggeris, dan beliau telah membantu saya untuk masuk ke tambah option. Okey, jadi untuk subjek yang diajar pada ketika ini saya terlibat dengan kedua-dua program dahulu, iaitu matematik, DLP, KPM dan sekarang ini DLP Sarawak. Okey, jadi ini merupakan genap 9 tahun perkhidmatan saya sebagai seorang pendidik. Okey, jadi itu sedikit tentang biodata saya, dan saya teruskan apa yang saya nak bagi tahu pada hari ini. Okey, jadi untuk hari ini saya merupakan community member since
2020 iaitu untuk aplikasi Flipgrid. Adakah rakan-rakan guru tahu apakah itu Flipgrid? Okey, Flipgrid ini merupakan aplikasi yang sangat best. Kenapa saya cakap sangat best? Nanti kita akan terokai macam mana Flipgrid ini boleh membantu semasa situasi pandemik ketika ini. Okey, ini merupakan logo Flipgrid. Logonya macam inilah yang ada tambah merah, biru, hijau dan kuning. Jadi nama dia adalah Flipgrid. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, lebih baik kita tahu apakah sejarah Flipgrid. Okey, jadi untuk sejarah Flipgrid, ini co-founder untuk Flipgrid adalah Profesor Charles Miller yang sedang berkhidmat di University of Minnesota Learning Technologies. Okey, jadi dia menggunakan Flipgrid ini untuk encourage murid-murid ataupun pelajar siswazah dia untuk berkomunikasi di dalam kelas. The product lets people create short videos around certain topics and easily share them. Jadi dia akan create short saja, tak perlu panjang. Kalau panjang pun rasanya pun kita bosankan. Okey, ini adalah merupakan aplikasi create short video. Okey, seterusnya. Flipgrid is a video discussion tools that is considered by its leader a social learning platform. Adalah salah satu platform pembelajaran sosial. Originally launched in 2014 for class of 12 graduate students. Now, 1 in 3 teachers in US, United States, use Flipgrid in their classroom situation. Okey, jadi 1 daripada 3 orang guru di Amerika sekarang ini menggunakan aplikasi Flipgrid. Dan saya pasti sekarang ini sebab Flipgrid semakin maju, semakin banyak features dalam aplikasinya, saya rasa bukan 1 in 3 lagi. Rasanya semua menggunakan Flipgrid sekarang ini dalam situasi pandemik. Okey, jadi mesti ada tertanya-tanya. Adakah ini selamat? Adakah Flipgrid ini selamat? Okey, ini saya petik dari Flipgrid punya help desk. Okey. Jadi untuk semua short video yang dikeluarkan ataupun dicipta oleh murid kita, educators kita boleh control, boleh mengawal video murid itu only seen between educator and their student. Saya dan bersama murid saja boleh lihat. Educators even have the ability to hide videos from students using moderation. Okey, nanti kita akan lihat apa itu dimaksudkan dengan moderation. Okey? Okey. Seterusnya, permission. Permission ini Flipgrid, yang bagusnya Flipgrid ini dia perlukan persetujuan. Okey, sama ada kita menggunakan school email, student username ataupun guest password. Dia tak boleh masuk sebarang. Okey, jadi dia menggunakan 3 aplikasi ini untuk mendapatkan persetujuan video itu boleh ditengok ataupun tidak. Okey. Seterusnya, video moderation. Video moderation maksudnya educators can choose to moderate videos on their topics. Maksudnya dia boleh kawal video itu dan murid lain tak boleh nampak kecuali guru itu share di dalam Flipgrid. Okey, jadi rasa-rasanya safe kan? Selamat video murid kita. This means videos are default to be hidden from anyone else on the topics and only visible
to the educators. Hanya boleh dilihat kita sebagai seorang guru. Okay, the educators can choose to make those visible or keep them hidden. Ini yang saya cakap tadi. Guru itu boleh share kepada rakan-rakan lain dan ataupun dia simpan saja untuk diri sendiri. Okay. Jadi yang ini untuk student privacy pledge, Flipgrid privacy terms already outline our industry leading privacy and security commitments support by the team of Microsoft. Microsoft ini telah bergabung bersama Flipgrid. Jadi semua data yang ini memang termaktub dalam rahsia lah, tak boleh dikeluarkan di mana-mana. Okay, we do not sell student data or share it with any marketers. At any time, your teachers can delete a student video and it is permanently deleted. Okay, kalau guru itu nak delete video itu, guru itu tak boleh ambil balik. Kalau saya delete, saya memang delete, memang tak akan ada balik. Database Flipgrid pun tak ada. Memang permanently delete. Okay, jadi rasa-rasanya selamatkan. Okay, seterusnya saya akan bawa kita sama-sama lihat tajuk ini. Okay, remote learning, how powerful is Flipgrid? Sekuat mana, seteguh mana Flipgrid ini boleh membantu semasa pandemik ini. Okey. Jadi Flipgrid ini ada satu saja motif, satu moto, iaitu student voice. Student voice ini maksudnya dia nak empowering student voice. Jadi dia nak suara-suara generasi muda ini disalurkan, dilontarkan, idea mereka ini dikeluarkan. Even murid itu sangat senyap, mungkin dengan Flipgrid ini kita boleh membantu murid-murid yang introvert ini, yang susah sangat kita nak suruh dia bercakap. Mungkin dia bercakap dengan kamera ataupun mana-mana aplikasi, mungkin dia nak kan. Okey. Jadi bagaimana Flipgrid ini praktikal? Okey, Flipgrid ini praktikal sebab setiap satu grid ataupun video yang kita cipta, kalau Flipgrid, grid itu maksudnya video, short video itu maksudnya grid. Setiap grid yang dicipta adalah satu message yang berbunyi persoalan dan murid akan memberi maklum balas selama 10 minit. Mesti cikgu tengah pening, adoi. 10 minit. Tak semestinya 10 minit. Okey. Yang paling terkini, murid itu boleh merakam respon mereka selama 10 minit. Yang paling pendek, 15 saat. Okey, murid itu boleh pilih. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana murid dengan kita boleh membuat video menggunakan Flipgrid ini. Okey, Flipgrid ini boleh terdiri dalam kategori kelas, kumpulan murid, kumpulan pengkaji, kumpulan fakulti dan lain-lain lagi. Okey. These tools strengthen students' voice and student choice as well as making thinking and learning visible. Okay, dalam Flipgrid ini banyak features ataupun macam stickers yang boleh digunakan oleh murid. Jadi Flipgrid ini boleh membuat murid kita jadi kreatif sebenarnya. Nanti saya akan tunjuk dalam sesi seterusnya. Okey. Baik, Flipgrid boleh diaplikasi kepada semua subjek, tak kira subjek apa, English kah, matematika, bahasa Iban kah, Chinese, Tamil also can.
Boleh. Dia boleh digunakan untuk semua. Bahasa Arab pun boleh. Bahasa agama Islam pun boleh. Okey. Jadi, apakah kelebihan Flipgrid ini? Kelebihan Flipgrid merupakan satu cara yang unik dalam perbincangan kelas, memberi peluang kepada murid yang kurang bercakap. Jadi macam yang saya bagi tahu tadi, kalau murid itu kurang bercakap, mungkin Flipgrid ini boleh membantu dalam murid respon. Teknologi yang baik untuk pendedahan memastikan mendengar dari suara pendapat semua murid. Jadi ini memastikan mendengar dari setiap suara murid, maksudnya kita buat satu grid, contohnya satu soalan. What do you eat today? Jadi murid akan tekan dan dia akan respon menggunakan Flipgrid. I ate nasi lemak. Contohnya. Okey, jadi semua murid itu boleh berhubung video dalam Flipgrid. Baik, untuk kekurangan Flipgrid, okey, mesti tanya, Flipgrid ni apa yang kurangnya? Jangan risau, saya akan bagi tahu apakah kekurangan dalam Flipgrid. Baiklah, dalam Flipgrid, kekurangannya adalah satu. Ada dua lah. Kemungkinan murid yang malu tidak selesa di hadapan kamera. Ada juga murid yang malu berhadapan dengan kamera. Okey, dan kemungkinan satu lagi, murid tidak mempunyai akses internet di rumah. Jadi tak ada internet, tak bolehlah nak buatkan. Okey. Ini kekurangan dia lah, tapi kelebihan dia tadi banyak. Okey. Dan ini merupakan, kalau warga pendidik tengok ada tanda hijau itu, maksudnya di situlah negara yang ada menggunakan Flipgrid. Contohnya di Malaysia, tengok di Semenanjung. Di Semenanjung Malaysia, ramai guru-guru yang dah aplikasikan Flipgrid ini dalam sekolah mereka ataupun pengajaran mereka. Tapi kalau kita lihat di Sarawak, berapa biji saja yang hijau tu. Okey, maksudnya penggunaan Flipgrid ini masih kurang di kita Sarawak lah. Okey, jadi tak apa. Maybe after this, when I give sharing like this, you able to do your Flipgrid, and that is a new way for your student to engage with you and learning during this pandemic. Okay, jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah Flipgrid ini digunakan secara langsung dan senang digunakan. Okay, dan merupakan satu aplikasi percuma, dan sekarang ini lagi hebat telah bergabung dengan Microsoft dan teknologi yang terkini dan strategik. Okay, sesuai digunakan oleh sekolah rendah dan menengah, eco-friendly, sangat eco-friendly, tidak memerlukan pembaziran kertas. Okey, kenapa saya cakap? Kalau ada ibu bapa yang mungkin satu hari nanti buka sekolah, dia nak tengok apa aktiviti murid anak dia sepanjang pandemik, kita print saja barcode itu. Okey? Dan memberi keseronokan dalam perbincangan kelas. Okey. Sesi seterusnya saya akan bawa kita semua. Okey, saya rasa guru-guru pun nak tahu macam mana nak guna Flipgrid ni kan. Okey, saya akan bawa bagaimana kita nak guna, bagaimana kita nak start our own account for Flipgrid. Okey. Okey, untuk sesi yang kedua ini, saya mohon maaf terlebih dahulu sebab saya perlu tutup kamera saya untuk membawa rakan-rakan dan terangkan bagaimana kita nak set up untuk Flipgrid dan
bagaimana murid bersama kita boleh gunakan aplikasi Flipgrid ini. Okey, jadi saya tutup dulu kamera saya. Saya akan bawa seluruh warga pendidik macam mana kita nak masuk dan gunakan Flipgrid. Okey, jangan ke mana-mana, tetap bersama dengan saya. Okey. Kita dalam sesi yang seterusnya, iaitu perkongsian bagaimana kita nak set up akaun untuk Flipgrid dan mungkin untuk murid-murid kita selepas ini. Okey, jadi saya menggunakan enjin pencarian Microsoft Edge. Boleh juga guna Mozilla, boleh guna Chrome. Tak ada masalah. Jadi kita akan type Flipgrid. Okey. Dia akan keluar seperti ini, Flipgrid, klik. Okey. Jadi dia akan bawa kita ke interface seperti ini dan kita akan lihat ayat yang pertama adalah empower every voice. Okey, sign up today, it's free. Nanti rakan-rakan pendidik boleh tengoklah video yang mereka buat di sini dan dia ada bagi juga getting started guide, getting started webinars dengan help center daripada tim Flipgrid ini. Jadi dalam Flipgrid ini buat masa sekarang ada 35,000 plus ataupun 35,000 lebih topics ready to inspire your student. Kita lihat partner-partner yang bergabung dengan Flipgrid ini. Maksudnya Flipgrid ini memang dikenali di seluruh dunia lah sekarang. Okey. Jadi kita akan lihat kepada sini. Dan untuk kali pertama, educator saya cadangkan kita guna ID Delima. Okay, ID Delima, you can choose either to use Google Login. Definitely Delima memang akan guna Google Login. Kalau kamu ada Microsoft account, boleh juga guna Microsoft account. Jadi kita klik dalam Google Login. Okay, ini saya dah guna personal email. Jadi nanti dia akan minta email dengan password. Okay, saya klikkan di sini. Okay. Jadi dia akan bawa kita ke satu interface seperti inilah. Masih berpusing-pusing juga line kita hari ini. Okey. Okey. Jadi kita akan lihat di sini dia ada beberapa items, discussion, discovery, activity, mixtapes and shorts. Okey, kalau kita lihat di sebelah kanan ini, kita akan lihat kepada profile. Okey, profile ini bila-bila masa cikgu boleh update lah. Okey, so you must fill in your first name, your last name and which community you want to engage. Mana satu community yang kita nak ikut, subjek apa. Nanti cikgu bagi nama sekolah dari mana, time zone, Malaysia. Lepas tu update your profile. Okey. Selepas itu ada social juga. Mungkin cikgu nak bagi tahu, nak promote siapakah diri cikgu. Okey, macam saya, I am an English and Mathematics teacher for a primary school in Malaysia. Call me Mr. Hef. Itu memang nama saya di dalam kelas pun macam itu. Okay, stay tuned for more fun Flipgrid. Okay, locationnya dari Kuching. Cikgu boleh letak juga Twitter di mana, Facebook kah, kalau tak nak, tak apa. Okay. Lepas itu default topic. Untuk default topic, di sini cikgu ada kawalan. Contohnya topic moderation. Kalau cikgu only video responses and comment you've approved to be shared. Kalau cikgu tekan ini, kita approve. Okay. Tapi dia ada itulah. Dia ada kawalan dia security sendiri. Macam yang saya bagi tahu tadi, yang paling minima adalah 15 second and the longest one is 10 minutes. Okay. Jadi dalam video ini cikgu ada kawalan tentang video and text comment, ataupun cikgu nak video comment saja, tak nak text. Okay, ataupun text comment.
Okay, biasanya kita nak video komen lah kan. Kita nak tengok muka murid kita sebab kita lama tak jumpa mereka. Okay, so use your English. Either you want to use UK or US is up to you. Okay, so after that you update default setting. Okay, contohnya lepas dia update, dia akan update. Okay, integration. Integration ini kita ada lihat. Ada dua, iaitu Google Classroom dengan Canva. Okay, untuk Worklet pun boleh. Worklet dia terus ada aplikasi dibina dalam Worklet bersama dengan Flipgrid. Okay, so macam mana kita nak masuk? Okay, untuk ini kita akan create group di sini. Okay, you can choose change cover image. Tak nak cover ini, cikgu boleh pilih. Dalam Flipgrid ini ada library dia sendiri ataupun cikgu nak guna gambar sendiri. Okay, saya pilih ini. Update cover image. Okay, and then group names year 2 English. Okay, aktifkan your student and permission. Kalau murid itu ada ID delima Google mereka sendiri, gunakan ID email sendiri. Kalau murid itu macam kita susah nak murid itu mungkin tak ada gadget, boleh guna students username, contohnya Abraham. Okay, ini murid yang kita nak akses saja, Daniel. Okay, so username app then. Okey, jadi kita akan letak add. Jadi apabila kita bagi link ataupun join code, murid ini hanya menggunakan username dia sendiri sahaja. Okey, lepas itu kita akan create group. Okey. Selepas kita creating group ini, dia akan bagi satu paparan begini, your group is ready. So dia akan bagi kita satu link untuk kita copy ataupun kita share di sini. Okey, ini share QR code. Yang baiknya Flipgrid ini dia terus ada Flipgrid QR code. Dan kita boleh download terus, print, murid hanya scan saja ataupun kita share pada Google Classroom. Boleh juga guna copy embed code. Dan terbaru integrasi bersama Microsoft Teams, Remind, and you can post to your Twitter. Mana kalau post Twitter itu maksudnya kita dah global dah. Okay, selepas itu saya nak pergi kepada create a topic. Saya akan create topic. Topik saya animals. Okay, ask a question to ask your discussion. What? Kita boleh pilih what animals you like. Nanti murid kita akan respon. Okay. Okay, guess password optional. Kita tak nak murid itu apa? Tak nak orang lain masuk, kita boleh bagi guess password ataupun hanya murid kita boleh. Itu terpulang kepada kita. Okay, dan after that kita create topik. Discussion. Dia akan keluarkan satu lagi pautan. Kita boleh copy ataupun print as QR code. Okay. Okay. Contohnya di sini. Saya nak bawa record a response. Okay, record a response. Allowed. Okay, allowed. Okay, kalau kali pertama dia memang akan minta sebeginilah. Okay. Okay, sebelum ini option dia, tengok kita ada option device setting. Ini adalah yang bulat, ini adalah untuk kita rakam, dan yang ini adalah efek, video efek. Okay.
Okay, video effect, you can choose filter. Filter ini macam-macam lah filter dia. Okay, like this. Murid kita, sebab itu Flipgrid ini akan jadi membolehkan murid kita akan jadi kreatif. Seperti ini. Okay. Like this. Okay, boleh pilih mana-mana lah. Okay. Jadi nak teks pun boleh. Contohnya I love cat. Okay. Kalau lepas cat kita boleh adjust seperti ini. Okay. Lepas itu nak letak stiker pun boleh. Stiker like this. Okay, jadi stiker ini dia kena itulah tunggu dulu. Sebab kadang-kadang dia boleh jadi lambat lah. Stiker di sini. Okay. After that boleh juga foto. Ini foto dari library kita sendiri. Okay. So add text. You can say like this, group V, add color. Okay. Dan apabila kita ready, if you are ready, just click on the circle button like this. 3, 2, 1. Alright. Hi everyone, I hope you understand. I hope you are happy with me today and enjoy with my Wacana Ilmu, our sharing for today's session. Alright, so 1. Alright. Hi everyone, I hope you understand. I hope you are happy with me today and enjoy with my Wacana Ilmu, our sharing for today's session. Oke, jadi kita boleh lihat di sini, ini adalah 15 saat saja. Oke, lepas itu kita boleh klik next. Display name, Henry Daniel, description. Oke, kalau kita letak sini, select frame. Oke, confirm lah. Kita guna itu. Ataupun cikgu tak nak guna ini. Cikgu nak selfie juga. You can make selfie. Okay. Tekan di butang yang tengah. Okay. Selfie confirm. Selepas confirm, add name tag ini tak perlu kalau tak nak. Okay. Boleh submit. Okay. Dalam masa kita submit ini, jangan tutup apa-apa. Sebab video ini dia tengah analisis, dia tengah uploading. Okay. Kalau kita lihat di sini, do not close the app while we process and upload your video. Okay, jadi dia perlukan line internet lah. Sekarang ini kita dah lihat 100%. Dia akan keluarkan features seperti ini. Yes, success. Maksudnya video cikgu itu telah telah ada dalam pangkalan mereka lah. So, done. Oke. Selepas itu cikgu akan lihat di sini respon dan ada 0 views. Kalau cikgu pergi ke sini share, cikgu nak share, oke, dan copy link ataupun cikgu boleh buat kepada Flipgrid AR QR code ini boleh di print cikgu oke, ataupun share kepada Google Classroom cikgu pun boleh. Like this. Dia akan keluarkan Google Classroom cikgu lah. Share to your class. Choose your class year 1. Contohnya year 1. Okay. Kalau cikgu copy saja link ini pun boleh. Tak ada masalah. Dan share to your students. Alright. So, ini active ataupun hidden. Cikgu boleh control dia lah. Dan ataupun cikgu nak edit responses, nak remove respon pun boleh, nak delete ini pun boleh. Sebagai seorang cikgu boleh download video ini sebagai rujukan, sebagai evidence cikgu lah. Ini salah satu juga teknologi Flipgrid kita boleh simpan. Mungkin boleh jadi sebagai PBD cikgu. Kalau mana-mana pihak datang boleh gunalah ini sebagai evidence kita lah. Okay. Jadi itulah penghasilan video
ataupun account setting untuk Flipgrid kita. Okey, kalau cikgu tengok saya dah ada kalau ada respon, memang dia akan letak satu respon. Saya ada beberapa dah di sini dan mungkin tidak aktif seperti topik yang saya ada lah. Ini topik dia. Contohnya saya dah ada lesson 55. Contohlah saya buka. Okey. Jadi kita boleh view sini. Hi, how are you? Are you good? Are you great? Okay, for this last activity terakhir, we will give name to our month. Okey, jadi itu yang video lesson 55 yang saya telah buat dan murid respon. Okey, pada ketika ini saya buat untuk PDPR yang kita yang pertama semasa pandemik melanda mula-mula lah. Okey, jadi itulah perkongsian untuk Flipgrid pada hari ini. Saya harap rakan-rakan boleh ikut. Kalau tidak, boleh nanti saya akan letak email dengan personal number saya untuk membantu set up kepada Flipgrid ini. Okey? Okey. Baiklah, begitulah tadi perkongsian yang serba sedikit tentang Flipgrid. Bagaimana Flipgrid ini praktikal di dalam PDP dan situasi pandemik ketika ini. Okey, jadi saya telah kongsikan tentang sejarah dan tentang bagaimana kita sebagai seorang pendidik menggunakan Flipgrid ini dan bagaimana kita nak set up ataupun video untuk PDP ataupun PDPR sepanjang pandemik ini. Mungkin selepas pandemik ini berakhir, kita boleh menggunakan Flipgrid di dalam aplikasi kelas kita dan mungkin seluruh sekolah kita mungkin ada QR code supaya murid kita belajar lebih berkesan, lebih seronok di sekolah masing-masing. Dan saya mohon jangan ke mana-mana, don't go anywhere because I will bring one more great teacher on one more application you can use in your PDPR or even in your real world class afterward. Alright, stay tuned and don't go anywhere.
Kembali bersama saya, Cikgu Havri dalam sesi yang seterusnya. Baiklah, untuk kali ini, sesi ini dikenali sebagai Wakelet. Wakelet ini maksudnya akan diterangkan lebih lanjut bagaimana nak guna oleh rakan seperjuangan saya, Cikgu Nurul Nadia dari Batu Pahat, Johor. Baiklah, untuk pengetahuan semua, sijil ini dikeluarkan oleh Ibu Pejabat Wakelet yang berada di kota London. Tidak ada di Malaysia. Jadi, pengiktirafan guru yang menjadi ambassador, Wakelet ambassador ini adalah peringkat antarabangsa. Jadi, tanpa membuang masa, saya menjemput rakan saya, Cikgu Nurul Nadia binti Zulkifli dari SK Rengit, Batu Pahat, Johor. Silakan Cikgu Nadia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nadia daripada SK Rengit, Batu Pahat, Johor. Okey, untuk hari ini saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana kita menggunakan Wakelet untuk pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey. Baiklah. Okay, sedikit tentang diri saya. Saya berasal daripada Batu Pahat, Johor, merupakan guru pendidikan khas integrasi masalah pembelajaran. Saya merupakan juga Wakelet Ambassador, Global Minecraft Mentor, MI Expert, MI Master Trainer, Apple Teacher, GCE Level 1 dan juga jurulatih utama di 5 daerah Batu Pahat. Okey, baiklah. Sedikit tentang Wakelet. Okey, Wakelet ni merupakan satu macam laman web ataupun aplikasi yang percuma yang bolehkan cikgu-cikgu ataupun sesiapa sahaja dan juga pelajar menyimpan, menyusun dan membentangkan serta berkongsi aplikasi tersebut dengan rakan-rakan yang lain ataupun kita boleh kongsi kandungan tersebut di dalam laman web. Okey. Okey, bagaimana pelajar boleh menggunakan Wakelet? Okey. Kita tengok pelajar ni, saya berdasarkan Wakelet kita berikan kepada dua golongan, iaitu golongan pertama adalah pelajar yang berumur 13 tahun dan ke atas, manakala golongan kedua adalah pelajar yang berumur 13 tahun ke bawah. Okey, baiklah. Untuk pelajar 13 tahun ke atas, para pelajar boleh membuka akaun Wakelet mereka sendiri. Manakala untuk para pelajar di bawah umur 13 tahun, mereka tidak boleh membuka akaun Wakelet mereka sendiri, tetapi kita juga boleh berkongsi dengan pelajar kita menggunakan link, QR code dan juga kod. Jadi kita boleh buat aktiviti juga bersama murid-murid sekolah rendah atau yang berumur 13 tahun ke bawah. Dia sebenarnya sikit je lah perbezaannya, cuma tidak boleh membuka akaun dengan membuka akaun. Okey, kenapa murid 13 tahun ke bawah tidak boleh membuka akaun? Ini kerana Wakelet telah mengambil akta COPPA sebagai pegangan mereka, di mana akta tersebut menjaga hak kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Okey, baiklah. Okey, Wakelet ni sebenarnya ada dalam portal Delima. Sekiranya ada dalam kalangan rakan-rakan yang mendengar ataupun yang berada di dalam program ini merupakan guru KPM, kita ada portal Delima. Wakelet merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dalam portal tersebut. Kita pergi pada aplikasi lain dan tekan nombor 8, iaitu Wakelet. Okey. Baiklah, seterusnya, jika cikgu atau para pensyarah, tuan-tuan, puan-puan tidak pernah mendaftar lagi akaun Wakelet, boleh mendaftar akaun Wakelet, pergi kepada wakelet.com.
Dan tuan-tuan para hadirin akan nampak paparan seperti yang saya paparkan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sama ada menggunakan akaun Google, Microsoft ataupun Facebook. Okey, setelah kita gunakan masukkan email, password dan kita perlu isikan bahagian ini. Juga bahagian ini pilih mana yang bersesuaian. Dia tak defect pun sebenarnya, tapi boleh cikgu ataupun tuan-tuan puan-puan pilih. Okey, baiklah, ini adalah paparan home. Okey, di sini adalah paparan pertama yang kita akan lihat setelah kita mendaftar. Okey, jadi saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan bersama-sama dengan saya. Nanti sekejap lagi kita akan lihat bagaimana paparan sebenar di dalam Wakelet. Okey. Okey, jom kita pergi lihat apa yang ada dalam Wakelet. Okey, baiklah. Okey, ini adalah paparan Wakelet dalam wakelet.com. Anda semua dapat lihat sekiranya anda semua telah mendaftar. Okey, jadi jika kali pertama mendaftar, kita akan lihat di sini adalah create a new collection. Okey, ini adalah bahagian home kita. Bahagian pertama selepas pendaftaran, saya terangkan sedikit mengenai paparan ini. Ini adalah space. Space ni di mana kita boleh buat macam bahagian. Okey, kita boleh tengok. Okey, ini adalah contoh space sekolah saya. Okey, jadi cikgu ataupun sesiapa sahaja boleh berkongsi di dalam space ini. Okey, ini adalah Komuniti Wakelet Malaysia. Okey, jika kita lihat dalam Komuniti Wakelet Malaysia, ada ramai member juga. Kita boleh berkongsi juga bahan. Okey, ni tentang diri saya. Okey, sedikit sahaja. Okey, ini tentang space mengenai kelas. Okey, jadi bahan-bahan untuk kelas saya boleh masukkan ke sini. Okey. Okey, ini eksplorasi teknologi dan juga Wakelet Ambassador sendiri. Wakelet dia dah buat space kan untuk ambassador. Okey, baiklah. Kita kembali kepada yang asal. Okey, itu adalah space. Ini adalah bahagian maklumat kita. Koleksi ni boleh didapati apabila kita tekan new collection. Bookmark ni boleh didapati menggunakan link-link yang kita dah masukkan. Okey, group collection ni pun kita berkongsi dengan rakan ataupun rakan berkongsi dengan kita. Jadi dia masuk dalam group collection. Okey. Okey, baiklah. Ini adalah search di mana kita boleh cari maklumat ataupun cari contoh-contoh koleksi lain. Okey, contoh saya bagi adalah sains. Okey, dia bagi contoh semua ni, koleksi sains. Jadi kita boleh copy sebenarnya kalau mereka benarkan. Paparan untuk koleksi yang kita nampak ni adalah dalam bentuk public. Macam mana public? Okey, nanti saya terangkan. Okey, explore. Explore ni memang dah diberikan oleh pihak Wakelet sendiri sebab dia kata bahagian koleksi ni sangat menarik untuk kita explore. Home semula. Ini adalah profil kita. Kita boleh tukar sebenarnya profil kita, edit profile. Okey. Ini profil saya. Okey, pada bahagian ini kita panggil the section, di mana kita boleh macam ala-ala tab lah. Kita boleh ke sini, kemari. Okey. Personal. Alright. Okey, so itu tentang profile. Lain-lain ni boleh ada setting, account setting. Itu cikgu boleh tengok. Okey.
koleksi. Kita tekan create a new collection. Okey, di sini ada setting. Okey, bertukar background image. Okey, kita boleh bagi peluang dekat orang lain untuk copy koleksi kita. Kita boleh bagi collaboration, edit item. Okey. Alright, invite. Invite ni untuk kita invite contributor. Ni yang saya cakap kalau nak berikan kepada murid. Jadi kita tekan je invite kat sini. Generate invite link. So nanti murid akan dapat link ini sahaja. Okay. Bagi link saja, nanti dia akan masukkan nama. Okay, baiklah. Ni boleh buat cover image, title, boleh letak tajuk kita, description. Okay. Yang ini adalah bahan-bahan yang boleh kita masukkan ke dalam koleksi kita. Kita boleh masukkan pautan daripada laman web, dan juga kita boleh masukkan teks. Kita boleh masukkan image. Kita boleh masukkan bookmark lain yang kita dah ambil daripada sebelum ni. Kita boleh masukkan juga PDF. PDF ni 50 MB sahaja. Okey, lain ni macam-macam kita boleh masukkan tweet, video daripada Flipgrid. Okey, YouTube. YouTube ni sebenarnya kita tak payah buka tab lain. Kita tekan je YouTube. Okey, Google Drive, OneDrive dan sebagainya. Okey, baiklah. Ini pula adalah paparan. Kita boleh lihat paparan daripada bentuk media view, compact view, ataupun grid view, compact view, grid view, mode view. Okey, ini jika kita dah masukkan semua objek-objek ataupun bahan-bahan yang kita nak masukkan dalam koleksi. Jadi kita akan nampak view dia macam mana. Okey, dia auto save. Jangan risau, asalkan ada internet. Baiklah, dia juga ada dalam bentuk public, unlisted dengan private, di mana jika kita punya koleksi ini private, kita sahaja yang boleh tengok. Kalau unlisted, ni kita nak bagi link kat orang, jadi orang tu pun boleh tengok kalau dapat link. Okey, kalau public, semua orang, tadi kan kita dah tengok dalam search kan, kita boleh search, jadi semua orang boleh tengok koleksi kita. Okey, kalau dah siap, boleh klik done. Okey, baiklah. Setelah melihat apa yang ada dalam Wakelet, jadi cikgu, para hadirin dapat memberikan ataupun dapat berfikir, dapat mempelajari bagaimana kita akan menggunakan bersama dengan murid. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang kita boleh gunakan dengan murid, iaitu penghantaran tugasan, portfolio digital, perbincangan kumpulan, tugasan individu, pembelajaran secara projek dan juga kajian kumpulan. Ini bergantung kepada kreativiti cikgu. Sebenarnya semua subjek kita boleh buat, tapi ada topik yang memang bersesuaian untuk kita menggunakan Wakelet. Okey, baiklah. Ini seperti yang saya dah tunjukkan tadi, kita boleh berkongsi pautan dengan pelajar. Okey, kita klik invite untuk addkan pelajar, dan kita boleh berikan mereka link, pautan, QR code, dan juga kita boleh copy kod ni untuk berikan kepada mereka. Okey, setelah saya terangkan setelah saya berkongsi tadi, kita akan lihat adalah kelebihan Wakelet. Wakelet ni percuma, dia boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, tak semestinya cikgu, pensyarah, pelajar, orang-orang korporat pun telah menggunakan Wakelet. Sebagai contoh adalah Legoland. Okey, dia juga mempunyai pelbagai fungsi. Kita boleh berkongsi dengan rakan ataupun murid ataupun pelajar. Bahan-bahan dalam Wakelet tu lebih tersusun dan dia mempunyai sambungan kepada pelayar web. Ini gunaannya adalah untuk lebih memudahkan kita menyimpan maklumat di dalam laman web tersebut. Okey, aplikasi mudah alih Wakelet juga berada di dalam
handphone kita, telefon pintar kita. Jika anda menggunakan Android, anda boleh download di dalam Google Play Store, dan jika anda menggunakan iPhone, anda boleh download di dalam App Store. Lebih mudah, cuma terdapat limitasi dalam aplikasi berbanding dalam web. Baiklah, anda juga boleh menyertai komuniti Wakelet, juga komuniti Wakelet Malaysia di dalam Facebook kami. Bolehlah semua menyertai, cari je Wakelet Malaysia. Nanti ada duta-duta ataupun ambassador Wakelet Malaysia juga akan menjawab segala pertanyaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nurul Nadiah binti Zulkifli dari SK Rengit, Batu Pahat, Johor atas perkongsian Wakelet dan bagaimana Wakelet ini digunakan. Menarik bukan? Okey, jadi kita boleh aplikasi apa yang kita telah kongsikan pada hari ini dalam PDPR ataupun PDP kita selepas ini. Nampaknya masa sangat mencemburui kita pada hari ini. Baiklah, saya Cikgu Havri Anak Danyang selaku penyelaras wacana ilmu ataupun perkongsian kita pada hari ini bersama Cikgu Nurul Nadiah binti Zulkifli dari SK Rengit, Batu Pahat, Johor dan seluruh tim Kolokium Peringkat Antarabangsa PPD Daro Sarawak, Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih atas keterluangan masa rakan-rakan warga pendidik. Baiklah, sampai berjumpa lagi dan bye.